ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلم منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa di awal pagi ini marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan, ruang yang baik, ruang-ruang yang luas untuk kita terus hidup atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah dalam ruang-ruang masa yang kita ada ini. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, sebab masih lagi memilih kita di kalangan orang-orang yang meramaikan rumah-rumah Allah. Syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita sebagai orang yang masih lagi dapat duduk dalam majlis-majlis ini. Satu azab yang besar sebelum seorang diazab di akhirat nanti, iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala memalingkan pandangannya daripada kita. Kalau Allah Taala dah palingkan pandangan daripada kita, maka kita rasa berat untuk ibadah, berat untuk solat jemaah, berat untuk hadirkan diri dalam majlis ini. Tanda Allah Taala dah tak pandang kita lagi. Sekarang alhamdulillah Allah Taala masih lagi beri taufik, beri hidayah, dan kita rasa kemanusiaan hidup di bawah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita dengan pandangan rahmat dan ridha kepada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita mula pada ayat yang ke-42 daripada Suratul Furqan. Suratul Furqan ayat 42. Insya-Allah mari sama-sama kita baca ayat ini bagi yang boleh baca, insya-Allah. Buku ni muka surat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kana la yudilluna an alihatina lawla an sabarna 'alayha wa sawfa ya'lamun
حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا صدق الله العظيم. إن كاد ليضلنا إن كاد nanti bertemu dengan kaf, di mana kaf salah satu daripada huruf-huruf izhar halqi yang 15. Jadi hukum sini izhar halqi kita baca dengan ilmu pada 2 harakat. In kada, bukan kita lagi ikhfa hakiki, jamaah. Ikhfa hakiki ya, huruf ikhfa hakiki yang ke antara yang 15 huruf ikhfa hakiki. Kita baca ikhfa di sini dengan 2 harakat. In kada la yudilluna an aliha. Ini huruf izhar halqi. Hamzah ni kita baca dengan jelas dan nyata tanpa jemur. An alihatina laula an sabarna laula. Alif huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Jadi kalau macam ni, hukum ni adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz yang wajib kita baca semua 4 harakat, insya-Allah sangat betul. Laula ni mad jaiz, kita baca 4 harakat. Laula sabarna tu nun mati bertemu dengan sad, sama hukum dengan nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Kita dengung pada 2 harakat, sembunyikan bunyi nun mati di dalam huruf sad. Macam nak sebut sad, tak sebut lagi. Sabarna, barna, ra tasdid. Ra yang duduk, ra yang mati yang sebelumnya ada huruf bagi atas atau bagi depan mesti ditebalkan. Sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yaraw yang kita betul yaraw nal azaba man adallu sabilan jadi sabila ma'iwad. Jadi dalam 3 minggu kita bahas ma'iwad ini dalam suratul Furqan ni, ujung ayat yang semuanya ma'iwad kan, huruf hijaiyah, huruf alif sampai ya yang bagi 2 di atas kemudian kita wakafkan. Bila kita wakafkan, kita buang 1 garis. Jadi sabilan jadi sabila. Itu adalah mati ma'iwad. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kana la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alayha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adaba man adallu sabila. Dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama pula dari sudut tafsiran ini, insya-Allah. Berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Ustaz Haji ini. Ayat 42, kata mereka lagi. Jadi kata mereka ni orang-orang musyrik Mekah. Kita dah bincang dulu
dulu ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 41. Ayat 41 ke atas tu kita bincang bagaimana Allah Ta'ala ceritakan tentang Abu Jahal bersama kawan-kawannya yang sentiasa mengejek-ngejek Nabi, mempersenda-sendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini dululah yang dia akui sebagai seorang pemuda yang terbaik pada zaman itu, pada ketika itu, pada ketika Rasulullah belum dilantik menjadi Rasul, belum turun risalah kenabian. Muhammad inilah yang pemuda yang baik bagi mereka. Mereka sanjung-sanjung, mereka hormati, dikatakan seorang yang jujur. Tetapi bila Rasulullah sebut dia dilantik menjadi Rasul, akhirnya Abu Jahal dan kawan-kawannya mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek-ngejek Nabi. Itu ayat 41. Dan ada kaitan, dia berkait dengan ayat 42 ni. Kata mereka, ini orang-orang musyrik, hampir dia menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan kami. Kalaulah kami tidak sabar menghadapinya, nanti mereka akan mengetahui ketika melihat siksaan siapakah yang lebih sesat jalan. Orang-orang musyrik Mekah itu apa? Nyari-nyari lagi, bahasa kita, nyari-nyari lagi lah Muhammad ni dapat sesatkan kita daripada Tuhan kita. Allah Ta'ala balas, وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Inilah besok mereka akan tahu siapa sebenarnya yang sesat. Jika mana mereka melihat azab Allah, ketika itu mereka tahu yang ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesat atau mereka sesat. Seterusnya mereka mengejek lagi yang maksud kata-katanya ialah, untunglah Muhammad tidak dapat menghalang kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami, kerana hampir-hampir sahaja dia dapat menyesatkan kalaulah kami tidak sabar menghadapinya dan teguh memegang agama. Dengan kata-kata ini, kononnya mereka lah orang-orang yang teguh berpegang dengan agama, dan dengan itu pula mereka berbangga. Ini pun, ni apa yang berlaku pada Rasulullah ni, dia macam siri ulangan sejarah-sejarah dalam kehidupan insan beragama ni. Ini yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Yang berlaku pada guru kita pun ada juga. Bila orang dipelit dengan nafsu, dengan kejahilan, dengan apa ni, dengan jiwa yang dah lama mati kerana beritan maksiat dalam dirinya. Orang macam ni susah nak terima pandangan orang, susah nak terima ujian, susah nak terima nasihat. Dan dalam hati kau cik sebenarnya terima, sehingga keluarlah perkataan, nyari lagi, kau jangan pergi dongak cakap pusat tu, jangan pergi dongak aku lagi. Kau dongak nanti kau tertarik nanti. Hati kau cik tu mengakui, jangan pergi dongak. Kalau kita dongak kan kita terpengaruh kan? Berlaku zaman sekarang begitu. Ada orang yang sebegini, kalau kau selalu dongak, lama-lama kau pun berubah. Dia tak nak berubah ke arah kebaikan. Maknanya dalam hati kau cik itu mengaku, betul tak cakap tu, betul orang cakap tu, orang cakap betul. Tapi dengan dengar nanti kita terpengaruh kita. Perkataan tu keluar sepanjang zaman. Orang yang menyembah kamu, menyampaikan kamu ni, dia akan dengar perkataan macam itu. Nabi itu nanti dululah perkataannya daripada Abu Jahal dan golongan musyrik. Tetapi dari kata-kata mereka itu juga kita dapat mengesan. Kata Ustaz Maksud Haji ni, cakap ni akhirnya kita dapat pesan. Yang pertama, bahawa Nabi Muhammad SAW benar-benar telah menyampaikan dakwah dan seruannya agar mereka mentauhidkan Allah, dan sesungguhnya telah memperlihatkan mukjizat Quran yang diturunkan menjadi hujjah dan keterangan yang telah pun disampaikan kepada mereka, yang mana mereka sendiri mengakui bahawa mereka hampir-hampir akan meninggalkan agama lapuk mereka, yaitu agama menyembah berhala, kalaulah tidak kerana mereka itu sememangnya orang-orang yang degil dan keras. Satu, kata Usama Sunnahji, itu faham. Usama Sunnahji ni pun diambil dari tafsir ni kan, dalam tafsir ni pun sama juga huraian. Kita faham dia bercakap orang musyrik ni bahawa Nabi benar-benar telah berjaya menyampaikan dakwah, sehingga hampir-hampirlah orang-orang musyrik Mekah pada ketika itu
yang dah bertahun-tahun menyembah berhala, yang dah bertahun-tahun mengakui berhala itulah sebagai Tuhan, akhirnya hampir-hampir tergugat keimanan mereka terhadap berhala mereka sampai nak ikut Nabi. Kalau tak kerana dogi, kerana sesatnya orang-orang musyrik ni, dah lama dah beriman dengan Rasulullah. Jadi maknanya itu bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menegakkan hujah-hujahnya, menyampaikan risalahnya, supaya manusia pada zaman itu mentauhidkan Allah. Tapi oleh kerana hawa nafsu kuat sangat, dah lama tenggelam dalam kegelapan jahiliah, ditambah ini kedogilan, akhirnya mereka tidak beriman dengan Rasulullah. Walaupun hati kecil mereka meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalil hujah-hujah yang kuat. Dua, bahawa kata-kata mereka itu menunjukkan satu dengan lain tidak sama, bahkan bertentangan sekali. Kata-kata ini menunjukkan sebahagian mereka, perkataan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain tak sama. Tak sama di mana tuan-tuan? Iaitu pada mulanya Rasul itu mereka keji dan caci. Kemudian pada akhirnya mereka mengakui pula betapa kuatnya hujah dan dalil yang telah diberikan kepada mereka oleh Rasul tersebut. Bila Nabi datang sebut ini Rasulullah, aku ni Rasulullah, mereka ejek, mereka keji, mereka kata ni agama baru, Muhammad ini penyair, ahli sihir, orang yang bodoh, cacat disebut kepada Rasulullah. Tapi akhirnya bila Rasulullah sampaikan agama ini dengan sokongan hujah-hujah yang kuat daripada Al-Quran, daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka mengakui dalam diam-diam, mengakui Nabi betul. Dan tentu sekali orang yang mengejek-ngejek bukti yang terang dan dalil yang kuat menandakan dia orang yang ahmak. Ahmak ni yang bodoh, yang paling bodoh, iaitu kurang akal dan jahil. Bila seseorang mereka telah dapat membuktikan sesuatu dengan hujah-hujah yang masuk akal, yang logik pada akal fikiran, yang tak dapat disangkal lagi, tak boleh tolak lagi dah, memang jauh. Tiba-tiba tolak, salah orang tu bodoh. Salah orang yang menolak itu adalah bodoh. 1 campur 1 2. Kata orang, siapa cakap mana aku ambil ni? Iyo 2. Mana bukti dia? Nya 1. Pencet. Beri satu lagi buku percampuran 1 2. Jelas tak 2? Nampak 2 orang? Tak 2 dah, 3 tengok amang salah tu macam ni. Dah jelas dah bagi dalil hujah dah nampak je. Dan tak boleh tengok ke? Salah. Jahil, kurang akal orang. Kecuali lah kenyataan-kenyataan yang tidak ada hujah. Sebab tu kan masuk mahkamah, hakim tak terima cakap kosong-kosong ni, mesti ada hujah. Hujah mesti ada. Jadi berlawan apa tu? Berlawan hujah. Apa guna hujah-hujah lawan macam tu? Untuk zahirkan kebenaran. Kerana hujah ni menyokong kebenaran. Maka bila hujah dapat ditegakkan, sungguh akan jelaskan kebenaran berdasarkan hujah yang benar. Lepas tu orang lawan hujah kan, hakim terima hujah. Kalau betul hujah yang kuat, terima lah hujah. Jadi hujah ni gunanya untuk zahirkan sesuatu, untuk jelaskan sesuatu. Jadi bila dah dapat jelaskan sesuatu dengan hujah-hujah yang diyakini benar, ditolak juga, sah. Orang itu adalah orang yang ahmak, atau sama sekali orang yang jahil, lagi kurang akal. Setelah itu Allah menyebutkan pula pada ayat berikut akan akibat dari kata-kata mereka ada 3 perkara. Jadi kerana mereka menolak Rasulullah, menolak dakwah, menolak kebenaran, Allah Ta'ala tolak ceritakan akibatnya. Ada 3 perkara yang mereka akan terima. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Nanti mereka akan mengetahui ketika melihat siksaan siapakah yang lebih sesat jalannya. Yakni mereka nanti akan mengetahui ketika melihat dengan terang-terangan akan siksa yang akan menimpa mereka sebagai balasan dari kekufuran dan kedegilan mereka. Barulah tahu siapa yang lebih sesat jalannya. Dan inilah jawapan Allah dari kata-kata mereka. Hampir dia menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan kami.
Iaitu jawapan yang merupakan ancaman keras kepada orang yang berpura-pura tidak nampak bukti dan keterangan, bahkan berpaling dari memperhatikannya. Mereka akan tengok azab, nampak rasa azab itu bila mereka akan tahu siapakah yang sesat pada hari mereka melihat siksaan yang datang daripada Allah. Masa itu barulah tahu. Masa Nabi sebut begini, sembahlah Allah, sembahlah Allah, dibawakan dalil, dibawakan bukti, mereka tolak. Padahal dalil itu mereka terima, bukti itu mereka terima. Bila masa mereka akan tahu siapa betul, siapa benar, iaitu siapa yang salah ketika mana Allah Ta'ala turunkan azab. Ketika berlaku nanti, bila mana Allah Ta'ala azab, maka ketika itu mereka akan tahu. Dan budak sekolah lah, cikgu mengajar SPM tinggal 3 bulan lagi. Tengok abang kau tu lepek, masuk habis kecil, ramai yang menangis-nangis menangkupnya. Ada yang peluk meja, ada yang tak amupo, menangis-nangis sebab apa? Cuci dari kakak minyak merah, minyak 9 daripada 1, minyak G daripada A. Cikgu cakap, awak ambil kinya gambar, tengok akak kau ni. Oh jadi. Akak kau yang dulu semua dah masuk ilmu, ni yang gagal lah. Semua nampak, semua yakin, betul, semua rasa, semua tahu. Ada yang lebih. Akhirnya bila mereka tahu, betul tak yang Ustaz cakap tu, betul tak yang guru cakap tu, betul tak yang Omar nasihat itu, kau baca buku. Jangan jadi macam abang kau dulu tu ya. Dan nampak dah, memang dah tahu lah abang gagal sebab tak baca buku. Bila mereka akan tahu, tak kala ketika keluarnya keputusan peperiksaan, masa tu mereka akan rasa, Allah betul dulu Omar cakap, betul dulu cikgu cakap lah, betul dulu nasihatkan kawan. Bila masa mereka nampak benarnya, pada ketika mereka mengalami menderitai hasil keputusan yang mereka dapat hari azab tu. Begitulah keadaannya yang berlaku kepada orang musyrik Mekah. Diberikan nasihat, diberikan pengajaran, mereka tak dengar. Pada hari Allah Ta'ala turunkan azab pada mereka, barulah mereka menyadari betul dulu. Sebab apa tuan-tuan yang berlaku macam itu? Adakah mereka tidak mengetahui? Adakah mereka tak faham? Faham. Orang musyrik faham. Orang musyrik yakin sungguh dengan hati apa yang disebut oleh Rasulullah. Tapi bawahnya Allah Ta'ala jelaskan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila. Tiadakah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu Tuhannya? Adakah engkau yang akan menjadi penjaga? Nampak jawapan kat sini. Semuanya kerana hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu. Anak-anak kita yang mengaji, yang belajar hari ini semua kan tak faham. Dia akan memiliki perasaan SPM, dia tahu tu. Kita pun bukan tak faham. Itu semua akan mati, akan masuk kubur. Kita akan dinilai oleh Allah, ditimbang. Kita akan melalui mizan, amalan kita timbang. Kita akan melalui titian siratal mustaqim. Kita akan dikumpulkan di mahsyar beramai-ramai. Semua orang faham. Dalam kubur kita akan ditanya oleh muka nanti. Kita akan dihimpit oleh tanah. Semua itu kita faham. Kita nanti akan tahu sama ada kita bersyukur atau berlaku. Semua diceritakan oleh tubuh kita, oleh Rasulullah, orang yang semua orang faham. Tidak ada seorang pun harta yang jahat macam mana pun tanya kita mati tak mati, masuk kubur tak masuk, disoal tak disoal, semua akan mati. Tapi kenapa ada setengah daripada manusia dalam muka bumi ni yang dengki sampai kau sudah, sampai kau sudah tak sembahyang, sampai kau sudah tak puasa-puasa, susah nak dengar nasihat orang, susah nak ikut kebenaran. Sebab apa? Ittakhadha hawa, mereka mengikut hawa nafsu. Dan ikut hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu. Perhatikanlah keadaan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan yang mereka sembah. Bermakna mereka mempertuhankan hawa nafsu dengan mentaati dan mengikuti apa saja kemahuan hawa nafsu mereka. Dan hawa nafsu itulah yang menjadi pegangan hidup mereka sebagai agama, kerana mereka enggan mendengar keterangan-keterangan bukti yang jelas dari Allah yang dibawa oleh Rasul. Hari ini semua yang malas mayang, malas puasa, malas apa-apa semua tu, semuanya kerana mengikut hawa nafsu. Sedang hati kecil mereka mengetahui betul yang itu benar.
Tanyalah. Tanya Quran ni betul tak kepada Allah? Orang tak sembahyang pun kata, ya Quran. Mereka pun menjaga kesucian Al-Quran. Kalau orang hijab Quran, dia lempang orang, padahal dia pun tak sembahyang. Maknanya ada pengakuan dalam hati kecil. Benar. Semua yang disampaikan oleh Muhammad SAW, buku Al-Quran ini, nasihat-nasihat yang mereka fahami benar, yakini. Tapi susah nak ikut kebenaran. Sebab apa tu tuan? Sebab adanya nafsu dalam hati, dan mereka telah mengangkat nafsu itu sebagai Tuhan, pakar rujuk dalam kehidupan. Sebab itulah akhirnya mereka tak boleh mengikut kebenaran yang disampaikan oleh manusia pada hari ini. Yang tolak itu nafsu. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Rasulnya, memanglah menghairankan seperti orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, tetapi tak usahlah engkau hiraukan, kerana engkau bukanlah menjadi penjaga mereka untuk menghalangi mereka dari kesesatan atau untuk memaksa mereka menuju ke jalan yang terpandu, dan engkau tidaklah bertanggungjawab untuk berbuat demikian. Tak lain kewajipanmu hanyalah tabligh, iaitu menyampaikan. Kita ni kau menyampaikan dia. Nabi-nabi kau menyampaikan dia. Nak beri petunjuk bukan Rasulullah. Dah banyak kali kita bahas. Jadi orang kalau dah sampai bertuhankan hawa nafsu, memang sukar. Waman ayat tu. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya dengan tidak petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali-kali tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tak ada orang yang sesat, kata Allah, melainkan orang yang bila telah mengikut hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu, kenapa Allah Ta'ala sebut inilah orang yang paling sesat? Sebab kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini la'ammarah. Kita mengaji bahasa Arab. Kenapa la'ammarah? Ammaran menyuruh yang tak berhenti-henti. Bisu, nafsu sentiasa suruh orang buat jahat. Bila orang mempertuhankan hawa nafsu, yang ada yang keluar daripada hidupnya adalah kejahatan, keburukan, bukan lagi kebaikan. Bandingkan ayat ini samalah dengan ayat 22 surah Al-Ghasyiyah. Lasta alaihim bimusaitir. Bukanlah engkau orang yang memaksa mereka. Muhammad, kau tak boleh paksa mereka untuk beriman. Wa ma anta alaihim bijabbar. Bukanlah engkau orang yang perkasa memaksa mereka. Dan juga seperti ayat 256 surah Al-Baqarah yang artinya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau sampai orang dah ikut nafsu tuan-tuan, memang kena tinggalkan, memang payah. Sukar untuk kita perbetulkan bila dah bertuhankan hawa nafsu. Ini Allah Ta'ala sebut pada Rasulullah. Kau tengok Muhammad, orang-orang yang telah dihamburkan oleh hawa nafsu, Allah Ta'ala sebut. Sedangkan hati kecil mengakui. Itu ayat yang ke-43. Kamu juga hari ini tuan-tuan, dia cakap lah siapa pun, udah lebih agak susah. Ni nasihat pun kita kena marah sudah. Kau lah yang baik, kau lah yang betul, kau lah yang semayang, kan? Itu keluar bukan apa tuan, keluar daripada hawa nafsu, keluar daripada penasihatnya, suruh menentang. Padahal dia yakin yang cakap betul. Sebab fitrah manusia ni memang Tuhan jadikan, Allah Ta'ala jadikan itu keadaannya. Fitrah itu suci. Datang syaitan dengan hawa nafsu kita ni mengesahkan kita. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Tidak selamatnya kita bila kita menjadikan nafsu kita sebagai Tuhan, sebagai pakar hidup, sebagai ikutan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita akan tenggelam dalam kejahatan yang diarahkan oleh hawa nafsu kita. Ayat yang ke-44. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka itu mendengarkan atau memikirkan? Bahasa kita, bahkan wahai Muhammad, apa itu mendengar makna bahkan ini? Kebanyakan mereka itu
Adakah engkau sangka kebanyakan mereka itu dongah atau berfikir? Maksudnya, yakni Allah menyatakan pula, adakah engkau menyangka kebanyakan mereka itu mahu mendengarkan perkara yang hak dengan mendengar yang sebenar-benar yang akan apa yang engkau bacakan kepada mereka daripada ayat Quran? Atau adakah mereka mahu memikirkan tentang pengajaran dan seruan yang baik, tentang beradab sopan dan berbudi bahasa yang dianjurkan oleh ayat-ayat tersebut? Engkau telah menyeru mereka dengan bersungguh-sungguh dan mengharapkan mereka agar beriman dengan hal yang demikian. Adakah engkau sangkakan mereka mahu beriman? Allah Ta'ala tanya, wahai Muhammad, kau rasa ni mereka ni dah mengar? Mereka ni nak faham kau cakap apa tu? Allah Ta'ala jawab, innahum, mereka ni sebenarnya kal an'am bal hum adall. Mereka ni tak lebih, mereka ni sebenarnya seperti binatang ternakan, bahkan lebih teruk lagi daripada binatang ternakan. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat, mereka ni lebih teruk. Mereka ni sebenarnya macam haiwan, tak faham bahasa. Macam haiwan, tak faham bahasa. Rombu makan bunga maklau. Oh iya, jangan makan bunga tu, bau di baju semalam. Elok ke situ. Kalau bodoh, boleh pergi. Memang rombu memang tak faham bahasa. Oh, mesti makan macam ni, cakap macam mana pun dia tak faham bahasa. Jadi Allah Ta'ala sebut orang musyrik lebih teruk lagi daripada haiwan. Lebih teruk lagi daripada haiwan. Kenapa teruk? Dalam tafsir Muni disebut, kerana haiwan ternakan itu dia buat sesuatu yang bermanfaat untuk diri dia. Haiwan dalam otaknya apa? Makan, tidur. Kemudian haiwan pun tahu melarikan diri daripada bahaya. Kita ambil lembu lah, tengok. Tak ada lembu duduk je, tak nak cik makan dah. Ada orang beri makan ni, janji. Memang ada orang beri makan tak. Dia tahu sendiri betul yang baik untuk dia. Dia jalan jauh pun tak apa, janji dia boleh berumput. Dapat rumput, boleh potong kawan. Sekurang-kurangnya haiwan dia tahu usaha, dia ada usaha. Dan dia usaha untuk buat benda-benda yang baik untuk diri dia. Kalau tak, haiwannya pemakan, makan. Mana topik asalkan makanan bagi dia baik untuk dia makan. Dia tahu dan dia pandai melarikan diri daripada kebinasaan. Bila orang baik baling dengan batu, dia lari. Bila orang bawa kayu menuju ke dia, dia tahu ni sakit ni kena bodak, dia lari. Haiwan pun tahu menyelamatkan diri daripada kebinasaan. Ada pun orang yang ikut hawa nafsu ni memang sebodoh-bodoh orang. Sedangkan kau telah diberitahu pengakhiran kau lagi, tapi tak juga melarikan diri daripada kebinasaan. Beritahu kalau kau tak sembahyang besok Allah Ta'ala akan azab kerana perkara pertama ditanya oleh malaikat besok adalah solat. Kalau solat kau lebih dah kau ke akhirat besok. Tak guna kau derma sampai berjuta kalau kau tak sembahyang. Dia dengar, dia tahu, mereka faham. Mereka iakan hati kecil dia, tapi tak ada sembahyang lah. Mana apa tu? Dia tahulah kesudahan orang-orang yang tak salat, orang-orang yang tak puasa, orang yang tak ikut arahan daripada Allah. Orang faham, tapi tak pandai melarikan diri daripada azab dan siksaan Allah di akhirat nanti. Maka sebab itu mereka dikira lebih teruk daripada haiwan binatang. Binatang dia tahu cari benda yang baik, manusia pun dia tahu cari benda yang baik. Binatang tahu menyelamatkan diri daripada kebinasaan. Orang ni pula tak berhati yang menyelamatkan diri. Kalah 2-1. Mana haiwan begitu pada dia. Sebab tu orang tak sebal hum kal an'am. In hum illa kal an'am bal hum adall. Orang sesat ni lebih tahu daripada haiwan lagi. Kalau tidak guna haiwan lembu pun tahu lembu ni boleh jadi semoleh. Dimakan dagingnya, dibuat sup, dibuat kari, masak kari. Kalau orang tahu nak disemoleh pun tak boleh. Nak semoleh pun tak boleh. Kan mati lembu senang dia. Dari bangkai tu gali bangsa dirahaan lubang tu senang. Orang ini kalau mati tak payah jerat yang tu nak kena sembahyang dia, nak kena kapan dia memang susah. Dia dunia susah orang. Dia hidup susah orang. Dia mati pun susah orang. Kita nak kena urusan dia. Masuk ke dunia dia tak nampak orang-orang. Dia tak nampak nasihat orang.
Bila dia meninggal, dia susahkan orang lain. Dia susahkan orang lain. Masa dia hidup, dia tak nampak masjid, dia tak nampak surau. Dia pandang orang masjid, orang surau ni, dia tengok dia sakit hati je benar. Kan? Sakit hati je benar. Kalau orang azan cepet-cepet dia lagi. Tak ada dengar, ada orang macam tu kan. Jadi 22 tahun kita hidup macam-macam perangai orang. Tak tahu apa dia sakit dengan kita. Kadang kita tak pernah apa dia, tapi dia sakit hati dengan kita kan. Besok dia meninggal, anak-anak bini akan cari orang masjid, orang surau dia. Dia tak cari orang kepada-pada, tolonglah sepanjangnya. Dia kena sembahyang lah, tak ada dah. Dia akan jumpa masjid. Walaupun suruh 3 orang, yang 3 orang tu dah dipanggil untuk sembahyang solat jenazah. Tak panggil orang kemon tu dah. Dia nak orang minta maaf pada semua, sila datang ke rumah ini ada kematian, dia datang ya. Dia panggil orang mon lah, orang masjid dia dah nampak, orang surau dia dah nampak. Jadi jangan laikan diri pada orang. Kata Syahid Hasan Al-Banna, manusia ni sifat dia, bila dia nama makhluk, dia bergantung. Satu unit bergantung dengan yang lain. Tak usah hidup seseorang lah. Jangan hidup rasa kita boleh hidup seorang-seorang tanpa bumi Tuhan. Selagi awak bernama makhluk, awak tu perlu kepada unit-unit yang lain. Itu sifat yang Allah Ta'ala jadikan pada makhluk. Dia iftiqaru ila ghairi. Yang tak berhajat bersatu Tuhan dia. Yang dia qiyamu binafsi. Kita tak. Sebab itu jangan menyombong lah. Semua daripada hidup kita sampai ke akhir, semua kita dibantu oleh orang. Ya tuan-tuan, kita dibantu oleh orang. Kita tak boleh hidup seorang. Atau makhluk yang bukan manusia pun dia bergantung pada kita. Kalau tumbuh-tumbuhan, kita ngaji sains kan, tumbuh-tumbuhan ambil angin yang keluar daripada kita, karbon dioksida, dia nak hidup. Kita pun nak hidup juga, kita ambil oksigen daripada tumbuh-tumbuhan. Segala apa tanggung ini dia salib air mengalir, bantu. Kita boleh hidup, kita tak tahu sayur, tak ada makanan. Kita perlu pada makanan. Haiwan yang hidup pun perlu juga pada makanan. Tumbuh-tumbuhan pun perlu juga pada makanan. Masing-masing menyediakan makanan untuk makhluk-makhluk yang lain. Kita sediakan makanan untuk cacing, untuk semut, untuk apa kan. Lembu pula menyediakan makanan untuk kita pula kan. Tumbuh-tumbuhan sediakan makanan untuk lembu pula, kita dan makanan kita belajarkan. Semuanya kait apa? Hatta sampai kita manusia ni tersorok, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kan? Jangan rasa puas hati, kita tak boleh, tak mampu hidup seorang-seorang. Kerana semuanya bergantung pada orang lain. Daripada kita mula hidup sampai kita mati, semuanya orang lain. Masa kita keluar, ada sendiri pergi mengangkat, bagi cari omak, nyusu sendiri. Tak dia hakik dia omak nak bawa anggaran tu, mati kahwin dengan kita tak menyusu. Keluar, orang lain minum bagi susu. Orang lain yang azankan, orang lain yang formatkan, orang lain yang bodongkan, orang lain yang mandi bersihkan, semua orang lain pun. Usaha sikit, orang lain yang bagi duit, orang lain yang sekolahkan. Bukan kita cik sekolah sendiri, bukan cik duit sendiri, omak ayah kita orang lain, itu bukan kita sendiri. Omak ayah yang sekolahkan. Sampai kita bosak, kahwin kita. Lebih kau sini, orang lain yang betul. Minta kau jawab, orang lain, semua orang lain. Semua orang lain. Nak kahwin boleh kahwin dengan sendiri. Orang lain yang kahwin dengan kita. Kahwin dengan siapa? Orang lain bukan kahwin dengan diri sendiri. Semua orang lain. Sampai mati, kita mandi sendiri. Kita kapanan diri sendiri. Kita masuk kubur sendiri. Tak, orang lain juga yang sini orang. Orang yang kapanan kita, orang yang mandi kita, orang yang semanan kita, orang yang masuk dalam kubur. Semua orang lain buat. Tak ada buat sendiri dah. Jadi kau masa hidup ni, dia nak jauh seorang, nak hidup seorang-seorang. Itu memanglah dah sosial jauh orang. Itu sebab kita tak boleh lari daripada orang. Ibarat nasihat. Waktu di antara Rasul mengingatkan kita semua tempat. Jangan sampai kita jadi Tuhan, mempertuhankan hawa nafsu. Kelak kita akan jadi orang sesat orang. Lembu pun pandai hidup berjemaah. Anak kambing itu kau hilang jemaah. Satu kampung dong masuk dia. Manusia kalau duduk seorang tak nak jemaah, tahu ini sesuatu. Sampai di kegelar kau sumbang. Ada dia nak kacau orang, kau yang kacau dia. Tahu orang tu. Jadi Allah ma'an jemaah kan. Keberkatan tu ada dalam jemaah. Kan? Berkat tu ada dalam jemaah. Okey.
Waktu suruh solat, iya kena wudu, iya kena sekali. Macam-macam itu suruh supaya hidup berjemaah. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Waktu ayat Fatihah turun, iya ka'budu wa iya ka'asta'in, hanya engkau aku sembah. Itu yang baca kan, terus orang, aku ulang bukan kali. Itu ada ulama-ulama tadi sebutkan ayat ini menyuruh kita supaya ibadah berjemaah, beramai-ramai. Jangan itu seseorang ikut dah. Kebanyakan orang-orang di mana dia itu orang-orang yang beriman, di situ kita ada tuan. Jawapannya tak lain bila mereka tetap tidak mau mendengarkan hal keadaan mereka tak lain hanyalah seperti keadaan sekawan binatang ternak yang tidak mahu mengambil iktibar mengenai apa yang telah mereka lihat dan saksikan dari keterangan dan bukti. Bahkan keadaan mereka itu lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Sebab kalau kita perhatikan hal keadaan binatang ternak itu, maka walaupun bangsa binatang itu, tetapi ia mahu juga patuh kepada tuannya. Ini itu sama maksud haji. Yang membela dan menternaknya, ia menurut kepada orang yang memberinya makan. Ia mengenal orang yang berbuat baik kepadanya dan juga mengenal orang yang telah berbudi kepadanya. Begitu juga ia kenal kepada orang yang menyakitinya ataupun orang yang mengganggunya. Malahan makhluk yang dikatakan bangsa binatang itu akan mencari apa yang mendatangkan kebaikan kepadanya dan menjauhi apa yang akan membahayakan dirinya dan juga anak-anaknya. Serta mencari jalan atau boleh juga dikatakan berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan di mana terdapat tempat makan, tempat minum dan tempat tinggalnya. Begitulah keadaannya binatang ternak. Atau tak maksudnya binatang umpama tuan yang bodoh dia baik. Singo yang garang tu pun bila rasa kebaikan orang lain, bila dia berlain dengan baik, lagi singo yang berani yang makan orang pun tak jadi makan manusia kan. Banyak di komentar kita tengok kan. Lalu itu orang tu dah bertahun-tahun tinggalkan singo di Pulau Kecil. Dia masuk tu balik singo tu panas dia. Masya Allah. Siapa yang lebih tahu? Tak ada orang yang lebih tahu daripada orang yang setiap hari hidup dengan ihsan Allah Ta'ala. Tapi itu menjauhkan diri daripada Allah. Ini orang yang lebih tahu lagi daripada hewan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut orang lebih tahu bila orang sesat ni. Lebih tahu daripada hewan lagi. Hewan pun pandai banyak tuan. Segala hewan dia tahu orang yang buat baik dia. Ini manusia dibagikan akal fikiran. Hewan dia ikut insting saja. Menatang orang insting tu. Apa tu? Nyebutnya pandai tak tahu dah bahasa Malaysia. Apa tu insting tu? Gerak rasa apa? Tak ada akal dah. Manusia ni bergagah. Tapi tak boleh fikir. Kan? Tak boleh fikir memang tahu lah orang. Lebih tahu lagi daripada binatang ternakan. Kan? Lebih tahu binatang ternakan. Itu sebabnya dulu guru-guru kita ajar. Salah satu sebab kenapa manusia makin jauh daripada Tuhan. Krisis hari ini dibuat orang dia satu masalah. Orang dia tidak merasa bahawa setiap hari dia sentiasa dibelai oleh Allah Ta'ala. Sebab apa tu? Sebab hati itu dah terlampau lama nak berkarat dengan kehidupan dunia ni, dengan maksiat, dengan ikut hawa nafsu. Hari ini dia tak perasan, dia tu dibelai. Manusianya dia ada perasaan. Perasaan dia lebih halus lagi daripada hewan sebenarnya. Jadi yang nama kebaikan tidak ada manusia tak suka. Hatta sejahat macam mana orang pun dia tetap mengharapkan kebaikan daripada orang lain. Sebab itu bila kita dapat rasa kebaikan ni, kita akan dapat dengan orang yang beri kebaikan. Kita ada kawan sahabat, setiap minggu belanja kita, cakap yang baik dia, selalu nasihat kita. Kita domam dia bawa ubin, kita sakit dia ziarah. Kadang-kadang dia selalu bawa kita berjalan. Di sini kita rasa kebaikan yang kita pun makin dapat. Kenapa kita dapat dengan dia? Sebab kita tahu dia baik dengan kita. Dan kita dapat rasa kebaikan dia. Hari ini kita dapat dengan orang tu. Siapa pun manusia. Siapa pun. Dia akan rasa kebaikan tu. Bila kita dapat rasa kebaikan, belayan kebaikan orang, kita akan jadi baik dengan orang yang baik dengan kita. Hari ini kenapa orang tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh zakat, tak boleh ikut dalam agama, hidup beragama apa? Sebab dia tak dapat rasa kebaikan Allah Ta'ala. Dia dah masalah. Dapat rasa. Kalau orang yang dapat rasa
Sebenarnya setiap saat hidup ni dia sebenarnya di bawah pengaruh perhatian belayan Allah. Orang ni dia takkan angkat muka dengan Allah Ta'ala. Orang ni lah yang bila azan yang kita tertonggok di masjid surau. Orang ni lah dia tahu sebelum tidur dia akan baca Quran. Paling tidak tunggu 3 ayat cukup. Orang ni lah yang bila dongan hadis Nabi dia akan ikut. Orang ni lah bila dongan nasihat pada orang lain dia akan diurkan. Dia akan cuba berubah. Orang yang rasa belayan Tuhan. Hari ni pun tak rasa. Rasa tu bila datang, bila kita latih, kita bersihkan diri kita ni, jiwa kita ni. Tuan-tuan perasan tak hari ni kita sebenarnya dibelai Allah. Saya ada dulu sebut sini ke mana saya tak tahu sebut, tapi saya rasa saya pernah sebut. Kita hari-hari dibelai oleh Allah Ta'ala. Pagi tadi, malam kita dah mati, Allah Ta'ala hidup. Tuhan pegang yang boleh saja tak disampai sambung balik kita punya yang ni, tapi Tuhan hidupkan dalam keadaan ada ramai orang tak bangun-bangun kita. Bangun pagi kita tak dapat menapis. Oh seronok tak menapis. Oh Tuhan tahan napis tu. Tak dapat apa-apa. Tengah setokak awis, kita pergi ambil air. Minum, secawan cukup. Hilang dahaga tu. Ketika itu Allah Ta'ala sedang membelai kita. Kita awis, kita pergi minum air. Hilang. Dengan satu tabuk air, hilang dahaga tu. Tuhan sedang membelai kita. Cuba minum secawan, tak hilang. Itu pula minum nak sejak, tak hilang lagi. Ambil lah piuk, tak yang hilang lagi. Buka paip, dah 5 minit, tak hilang lah. Itu masalah kita. Berapa sen Allah Ta'ala ambil bayaran daripada harga minuman yang diberi kepada kita. Kalau disebut kau syukur, hidup ni hari-hari ni semua aku syukur. Setiap kali kau minum tak banyak-banyak lah. Secawan kau minum, kau 5 sen. Secawan minum dia pergi cari masjid letak 5 sen. Bila minum dia letak 5 sen. Bila minum tak 5 sen. Tak banyak-banyak tau. Tahu kau tarik napis aku bagi. Sekali tarik 5 sen. Sekali tarik 5 sen. Mesti cari masjid. Kalau Allah Ta'ala begitu tak ada insan dan musaleh. Tak ada yang baik. Tak begitu Tuhan kita. Bagi napis, senang tarik. Bila hari minum air, hilang habis. Lapar pula kita, bagi kalipap 3 kotul. Sekotul makan tak banyak. Allah Ta'ala sedang membelai kita. Sakit punya badan, letih dan rasa baik, kita pun bagi punya Tuhan tidurkan. Lepas bangun tidur, sihat pun balik. Allah Ta'ala sedang membelai kita. Susah sangat hari ni kau ya Allah. Seolah-olah tak ada kesudahan ni. Setiap kali kita jumpa masalah dalam hidup kita, ada je dalam penyelesaian. Allah Ta'ala sedang membelai kita. Mana ada masalah yang bumi ni bila kita hadap, tak dapat akhir kita mati ke masalah tu. Jangan sekali. Ada je dalam penyelesaian. Allah Ta'ala bantu kita tahu. Ada ya. Allah Ta'ala sedang membelai kita. Itu tak nampak, dia nampak ada orang tu. Kalau orang nampak, semua akhirnya mereka akan pasti, oh Allah Ta'ala masih menyayangi aku ni. Allah Ta'ala jaga aku ni, dia akan jadi insan yang baik. Dia akan jaga solat dia, jaga puasa dia, jaga diri dia, jaga cakap dia, jaga segala-galanya. Sebab kita tuan-tuan tak boleh hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu kita bertuhankan Allah, bukan bertuhankan hawa nafsu. Sehingga tuan-tuan kita berhenti kat sini lah. Sebab apa tu? Kita berhenti dengan Encik Bilal ni tanya kertas. Sebab berhenti apa kita nak sejuan apa ni? Kan cukup dah tu. 3 suku kita berhenti lah. Kan? Kita nak sejauhnya dah lah tu. Kita tokak apa ni. Sekolah yang tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikannya. Minta maaf tuan-tuan kalau apa yang saya cakapkan ini menyakitkan terdengar. Ataupun ada yang terasa, tidak ada tujuan lain tuan-tuan. Saya datang pagi-pagi Ahad ke sini, semua nak berhenti ni tuan-tuan, sama bukan mengajar tuan-tuan. Sama-sama nak baca Quran ni, sama-sama kita tahu tengok makna kebetulan sikit, tahu-tahu sikit bahasa Arab. Allah Ta'ala beri lebih sikit. Jadi saya sebagai orang bapa apa ni, fasilitator kan, fasilitator dia. Sama-sama kita bincang. Mudah-mudahan kita lihat ayat ni tuan-tuan selalu setiap minggu kita baca. Kita mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhan kita jadikanlah dengan bacaan Quran ini, dengan kita merenung tafsirnya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lembutkan hati kita, lembutkan jiwa kita sehingga akhirnya kita boleh tunduk dan patuh pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar tuan-tuan untuk pagi ini aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل